Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kembali bersama cikgu dalam bahagian terakhir iaitu bahagian yang keempat. Untuk bab yang kedua, asas nombor, kita akan belajar penyelesaian masalah melibatkan asas nombor. Dalam bahagian yang keempat ini, kita akan belajar cara menyelesaikan masalah yang melibatkan asas nombor. Kita fahami dahulu contoh soalan yang melibatkan penyelesaian masalah asas nombor. Okey, ini ialah contoh soalannya. Diberi jadual cara ke sekolah ada 5 jenis menaiki bas, kereta, jalan kaki, basikal dan motosikal. Dan diberi maklumat peratus yang menaiki kelima-lima jenis cara ke sekolah ini. Jadi soalannya, jadual di atas menunjukkan kajian tentang cara 200 orang murid hadir ke sekolah. Tentukan bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan menaiki kereta dalam asas 4. Jadi oleh kerana diberi maklumat dalam bentuk peratus, jadi kita kena tukarkannya terlebih dahulu kepada bilangan. Jadi 25%, 25% bermaksud 25/100 didarabkan dengan keseluruhan murid ada 200 orang. Jadi didarabkan dengan 200 akan dapat 50. Jadi di sini ialah 50 orang. Untuk kereta juga sama, 40 perkan dengan 100 didarabkan dengan 200 orang murid. Jumlahnya adalah bersamaan dengan 80 orang. Jadi kita letakkan di sini seramai 80 orang menaiki kereta. Untuk yang menaiki yang berjalan kaki, kita gunakan cara yang sama 17% bermaksud 17/100 didarabkan dengan 200 orang akan dapat 34. Okey, di sini 34. Untuk menaiki basikal 10/100 didarabkan dengan 200 orang, kita akan dapat 20. Dan akhir sekali yang menaiki motosikal 8/100 didarabkan dengan 200 bersamaan dengan 16. Jadi di sini kita tuliskan 16. Jadi inilah jumlah setiap jenis secara ke sekolah dari segi bilangan murid. Jadi kalau dijumlahkan semuanya sepatutnya akan dapat 200 orang. Jadi untuk menjawab soalan A, tentukan bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan menaiki kereta dalam asas 4. Jadi yang menaiki bas tadi, menaiki bas ialah 50 orang. 50 orang ini ialah dalam asas 10. Jadi untuk memberikan jawapan dalam asas 4, jadi kita bahagikan dengan 4. Jadi bahagikan dengan 4 apabila hasilnya kosong, bakinya di sini kita 3 dan untuk jawapannya kita ambil dari bawah ke atas 302 asas 4. Untuk bilangan murid yang menaiki bas. Yang menaiki kereta pula dalam asas 10-nya ialah 80. Jadi 80 dalam asas 10 kita perlu kirakan dalam asas 4-nya berapa. Jadi perlu dibahagikan dengan 4. Jadi jawapannya ialah 1100 asas 4. Okay, B. Hitung jumlah murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan menaiki kereta dalam asas 4. Kerana diminta jumlah, bermaksud kita perlu tambahkan yang menaiki bas dan juga menaiki kereta. Yang menaiki bas ada 50 orang dan yang menaiki kereta ada 80 orang. Jadi jumlahnya adalah 50 tambahkan dengan 80 bersamaan dengan 130 dalam asas 10. Jadi untuk mengira jumlahnya, jawapan dalam asas 4, 130 ini kita bahagikan dengan 4. Okey, berlakukan pembahagian berulang. Ambil nilai baki di sebelah dari bawah ke atas. Jadi kita akan dapat jawapannya ialah 2002. Ataupun kita tukar terus 50 asas 10 ini terus kepada asas 4. Okey, ambilkan daripada sini tadi oleh kerana kita dah kira. Asas 4-nya tadi, ini ialah 50. Asas 4 ialah 302 asas 4, manakala
Yang menaiki kereta tadi 40. Okey, 80 asas 4-nya adalah 1104. Jadi kita terus jumlahkan sahaja kedua-duanya. Okey, itulah jawapan untuk B, iaitu 2002 asas 4. Okey, C, hitung beza antara bilangan murid yang hadir ke sekolah. Beza bermaksud kita perlu tolak tadi jumlah, kita kena tambah. Bilangan murid hadir ke sekolah dengan berjalan kaki dan menunggang motosikal dalam asas 7. Okay, kita kira dahulu perbezaannya iaitu tolakkan yang berjalan kaki dan yang menunggang motosikal. Berjalan kaki 34, menunggang motosikal 16. Jadi 34 tolak 16, 18. Ini jawapan dalam asas 10. Jadi untuk menukarkannya kepada asas 7, kita bahagikan dengan 7. Akan dapat 2, 4 asas 7. Kita mulakan dengan membuat latihan, praktiskan diri 2.1D. Seutas tali dipotong kepada 4 bahagian yang sama panjang, tentukan nilai X. Jadi kat sini ada 4 bahagian, 1, 2, 3 dan kita sambungkan. Ini ialah bahagian yang keempat. Jadi setiap bahagiannya adalah sama panjang. Jadi untuk mengira berapakah panjang setiap bahagian, jarak ni berapa, kita lihat panduan daripada 0 hingga 40 asas 5. Jadi 40 asas 5 ini untuk lebih mudah difahami, kita tukarkan kepada asas 10. Jadi untuk menukarkan 40 asas 5 kepada asas 10, kita nomborkan di atas, kita cari nilai nombor bagi setiap nilai digit. Okay, kita jumlahkan setiap nilai digit untuk mendapatkan nilai nombor. Jadi di sini 4 didarabkan dengan 5 kuasa 1 tambah 0 darab 5 kuasa 0. Jadi kita akan dapat 20. Jadi jawapannya adalah 20 asas 10. Bermaksud setiap bahagian ini jaraknya 20, 20 dan juga 20. Jadi untuk menjawab soalan nilai X di sini dari segi asas 10-nya ia adalah bersamaan dengan 40 asas 10. 20, 40 asas 10. Jadi untuk menukarkannya kepada asas 7, jadi kita perlu bahagikan 40 dengan asas 7. 40 dibahagikan dengan 7 dapat 5, 35, sifar 5 ialah 35. 40 bahagikan dengan 7, 5 darab 7, 35. So, kita akan dapat baki 5. Jawapan di sini ialah 5, bakinya ialah 5. 5 bahagi 7 dapat 0, bakinya ialah 5. Jadi daripada bawah ke atas, kita akan dapat 5, 5 asas 7. Jadi X-nya bersamaan dengan 5, 5 asas 7. Itulah jawapan untuk cara menentukan nilai X. Soalan yang kedua, markah Alex Wong dalam mata pelajaran sejarah, matematik dan bahasa Melayu ialah 82 asas 9. Okay, kita tuliskan dahulu sejarah, markahnya 82 asas 9. Matematik, markahnya ialah 2, 3, 4 asas 5. Manakala bahasa Melayu, markahnya ialah 11001 asas 2. Berapakah jumlah markah yang diperolehi Alex Wong dalam asas 10? Bermaksud kita kena tukarkan kesemuanya kepada asas 10, kemudian barulah dijumlahkan. Memandangkan di sini asasnya adalah berlainan. Jadi kita tukarkan setiap satu kepada asas 10. Okay, kembangkan. Okay, cari jumlah nilai nombornya. 8 darab 9 kuasa 1 tambah 2 darab 9 kuasa 0, kita akan dapat 8 darab 9, 72 tambahkan dengan 2 darab 9 kuasa 0 ialah 2. Bersamaan dengan 74 asas 10. Sama juga dengan yang asas 5 ini 012. Jadi kita jumlahkan nilai digitnya 2 didarabkan 5 kuasa 2 tambah 3 didarabkan dengan 5 kuasa 1 tambah 4 didarabkan 5 kuasa 0. Jadi setiap satu ini kita jumlahkan. Okay, boleh terus jumlahkan 2 darab 5 kuasa 2 tutup kurungan tambah 3 darab 5 kuasa 1 tutup kurungan
tambah 4 darab 5 kuasa kosong. Okay, kita akan dapat nilainya adalah bersamaan dengan 69 asas 10. Dan yang terakhir ini untuk bahasa Melayu. So, 1, 2, 3, 4. Maksud 1 darab 2 kuasa 4. Tambahkan dengan 1 darab 2 kuasa 3. Kosong ini tak perlu tulis sebab bila didarab akan dapat kosong juga. Jadi, yang last sekali 1 darab 2 kuasa kosong. Diselesaikan, kita akan dapat 2 kuasa 4 ialah 16. 16 ditambahkan dengan 2 kuasa 3 ialah 8. Tambahkan dengan 2 kuasa kosong ialah 1. Jadi 16 tambah 8 tambah 1 bersamaan dengan 25. Jadi 25 asas 10. Jadi jumlah markahnya dan asas 10 ialah 74 tambah 69 tambah 25. Jadi kita kirakan 74 tambah 69 tambah 25 akan dapat 168 jumlah markah bagi ketiga-tiga mata pelajaran. Okay, ini adalah untuk bahagian A. Untuk bahagian B, apakah beza markah antara mata pelajaran bahasa Melayu dengan matematik? Okay, tadi bahasa Melayu markahnya ialah 25, manakala matematiknya ialah 69. Jadi untuk kira beza, jadi kita perlu tolakkan kedua-duanya. Perbezaannya ialah 69 tolak 25 akan dapat 44. Perbezaan markahnya ialah 44. Berikan jawapan dalam asas 5. Jadi kita tukarkan 44 ini. Asas 10 kepada asas 5 bermaksud perlu dibahagikan dengan 5. Jadi 44 bahagikan dengan 5 akan dapat, jawapannya ialah 4, jawapannya ialah 8, bakinya ialah 4. Kemudian 8 dibahagikan dengan 5 akan dapat 8 bahagikan dengan 5 akan dapat 1, bakinya ialah 3. Dan 1 dibahagikan dengan 5, jawapannya ialah kosong, bakinya ialah 1. Jadi jawapannya ialah dalam asas 5 bersamaan dengan 1, 3, 4, asas 5. Seterusnya, soalan praktis komprehensif buku teks muka surat 50. Okay, nombor 1, lengkapkan urutan nombor asas yang diberikan mengikut tertib menaik. Jadi di sini, untuk A ini dalam asas 5. Asas 5 ini mestilah digitnya daripada 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian ulangan lagi kepada digit 0, 1, 2, 3, 4. Di mana di depan ini kita ambil digit yang kedua iaitu 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Jadi kalau diberi di sini 2, 2, 3, 4. Bermaksud selepasnya mestilah di depannya ialah 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ini yang terakhir. Jadi selepas digit di depannya selepas 2, 3 ialah 2, 4. Jadi 2, 4, 0, 2, 4, 1, 2, 4, 2, 2, 4, 3, 2, 4, 4. 2, 4, 4. Jadi jawapan di sini ialah 2, 4, 0 asas 5. 2, 4, 1 asas 5 dan satu lagi 2, 4, 2 asas 5. Jadi murid-murid boleh menggunakan teknik yang sama untuk menjawab soalan B dan C. Soalan nombor 6, tentukan sama ada pernyataan yang berikut benar atau palsu. Jadi untuk nombor 6 ini, untuk kita membandingkan ini benar atau palsu, jadi kita perlu menukarkan nombor ini kepada asas nombor yang sama. Jadi kita tukarkan 1, 2, 3 asas 4 ini kepada asas 10. So 1, 2, jadi kembangkan dia 1 darab 4 kuasa 2 tambah 2 darab 4 kuasa 1 tambah 3 darab 4 kuasa 0. Jadi jumlahkan kita akan dapat 4 kuasa 2 tambah 8 tambah 3
kita akan dapat 27. Jadi ini adalah bersamaan dengan 27 asas 10. Tukarkan pula 23 asas 8 kepada asas 10. Kita kembangkan 2 darab 8 kuasa 1 tambah 3 darab 8 kuasa 0. Jadi ini bersamaan dengan 16 tambahkan dengan 3 bersama dengan 19 asas 10. Jadi kalaulah di sebelah kiri ini lebih besar, bermaksud ianya adalah benar kerana nilai yang sama, asas yang sama ialah 27 asas 10 lebih daripada 19 asas 10. Jadi pernyataan ini adalah benar. Jadi untuk nombor 7 pula, cikgu dah tunjukkan A. Untuk nombor 7, hitung nilai. Nilai yang diberi ini dalam asas 10. Jadi setiap satu ini kita perlu tukarkan kepada asas 10. 110 tukar kepada asas 10, 012. Jadi kembangkan 1 darab 2 kuasa 2 tambah 1 darab 2 kuasa 1 tambah 0 darab 2 kuasa 0. Jadi bersamaan dengan ini ialah 4 tambahkan dengan 2 tambahkan dengan 0 bersamaan dengan 6 asas 10. Untuk 278 asas 9 untuk tukarkan kepada asas 10, ia bersamaan dengan 2 darab 9 kuasa 2 tambah 7 darab 9 kuasa 1 tambah 8 darab 9 kuasa 0. Jadi kita kirakan ya. Okay, 2 darab 9 kuasa 2 tambah 7 darab 9 kuasa 1 tambah 8 darab 9 kuasa 0. Okay, kita akan dapat nilainya bersamaan dengan 233. 233 asas 10. Jadi satu lagi. 132 asas 4 untuk tukarkan kepada asas 10. 112, 1 darab 4 kuasa 2. Tambahkan dengan 3 darab 4 kuasa 1. Tambahkan dengan 2 darab 4 kuasa 0. Okay, kita akan dapat, kirakan guna kalkulator 1 darab 4 kuasa 2. Okay, tambah 3 darab 4 kuasa 1 tambah 2 darab 4 kuasa 0. Jadi kita akan dapat nilainya bersamaan dengan 30 asas 10. Jadi jumlahnya dalam asas 10 ialah 6 tambah 2, 33 tambah 30. Jadi jawapannya ialah 6 tambah 2, 33 tambah 30 bersamaan dengan 269 dalam asas 10. Jadi inilah jawapan untuk soalan nombor 6 dan juga nombor 7. Soalan nombor 8, hitung 231 asas 4 tolak 110 asas 2 dalam asas 10. Jadi untuk nombor 8 ini kita kena tukarkan dahulu kepada asas 10. Jadi 012 bersamaan dengan 2 darab 4 kuasa 2 tambah 3 darab 4 kuasa 1 tambah 1 darab 4 kuasa 0. Nilainya adalah bersamaan dengan, kita kirakan 2 darab 4 kuasa 2 tutup kurungan tambah 3 darab 4 kuasa 1 tutup kurungan tambah 1 darab 4 kuasa 0 itu bersamaan dengan 1. Nilainya adalah bersamaan dengan 45 asas 10. Okay, tukarkan juga 110 asas 2 kepada asas 10. 012. Jadi 1 darab 2 kuasa 2 ditambahkan dengan 1 darab 2 kuasa 1 tambahkan dengan 0 darab 2 kuasa 0. Ini bersamaan dengan 4 tambahkan dengan 2 tambahkan dengan 0 bersamaan dengan 6 asas 10. Jadi tolakkan 45 ditolakkan dengan 6 akan dapat 39 dalam asas 10. Okay, sekarang kita buat pula nombor 9. Diberi 11223. Okey, kita tukarkan 11223 ini ke dalam asas 10 terlebih dahulu. 013.
Jadi 1 darab 3 kuasa 3 tambah 1 darab 3 kuasa 2 tambah 2 darab 3 kuasa 1 tambah 2 darab 3 kuasa kosong. Dia akan dapat, jadi sini 3 kuasa 3 tambah 3 kuasa 2 tambah 2 darab 3, 6 tambah 2 kuasa 3, 2 darabkan dengan 2, tambahkan dengan 2. So, akan dapat 44 asas 10. Jadi, untuk 118 asas 9, 012 dan asas 10-nya ialah 1 darab 9 kuasa 2 tambah 1 darab 9 kuasa 1 tambah 8 darab 9 kuasa kosong. Ini bersamaan dengan 9 kuasa 2 tambah 9 tambah 8. Bersamaan dengan 98 asas 10. Jadi di sini, kita gantikan dahulu dengan pembeli ubah yang lain. Okey, tadi 44 ditambahkan dengan, cikgu gunakan pembeli ubah yang lain, X bersamaan dengan 98. Jadi X ialah 98 tolakkan dengan 44 bersamaan dengan 54. 54 ini ialah dalam asas 10. Jadi untuk menukarkannya kepada asas 7, kita bahagikan 54 ini dengan 7. Jadi 54 per 7 bersamaan dengan jawapannya ialah 7, bakinya ialah 5. 7 bahagi 7 dapat 1, bakinya kosong. 1 bahagi 7 dapat kosong, bakinya ialah 1. Jadi jawapan akhirnya nilai Y itu adalah bersamaan dengan 105 asas 7. Soalan nombor 10. Okey, cikgu akan tunjukkan A. Isi tempat kosong dengan nombor urutan menaik mengikut asas yang diberikan. Jadi untuk soalan A ini ada dalam asas 8, ada yang asas 2. Jadi untuk asas 8 dan asas 2 ini kita boleh terus sahaja menukarkannya tanpa melalui asas 10. Jadi kita lihat dahulu berapakah perbezaan antara kedua-duanya. Nilai yang kedua ini dalam asas 2, untuk menukarkannya kepada asas 10. Okay, kita lihat turutannya. Asas 2 ini sama ada kita buat kiraan 0, 1, 2. Okay, 1 darab 2 kuasa 2 bersamaan dengan 4. Yang ini 0, 1, 2. 1 darab 2 kuasa 2 tambah 1 darab 2 kuasa 1. Kita akan dapat nilainya bersamaan dengan 4 tambah 2, 6. Jadi di sini ialah sebenarnya 64 asas 8. Di sini ialah 64 asas 8. Bermaksud seterusnya ialah 65 asas 8. Dan yang berikutnya ialah 66 asas 8. Jadi 66 asas 8 ini kita perlu tukarkannya kepada asas 2. Okay, 66 asas 8 kepada asas 2 ialah, pada asas 2, tekniknya kita boleh asingkan setiap satu, 6 dan 6. Jadi dalam asas 2, boleh guna teknik hafalan 01, 10, 11, 100, 101, 101. Jadi untuk 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ini 6 ialah 110, di sini juga 110. Jadi untuk mengisi jawapan ini ialah 110, 110 asas 2. Jadi murid-murid boleh mencuba menjawab untuk soalan B pula. Soalan yang terakhir, nombor 11. Jumlah pelawat yang mengunjungi zoo negara pada bulan Januari adalah sebanyak 20202 asas 5. Berapakah purata bilangan pelawat yang mengunjungi zoo negara pada bulan Januari jika zoo negara dibuka setiap hari? Okay, berikan jawapan dalam asas 5. Jadi untuk bulan Januari ada 31 hari. Bilangan pelawatnya ada 20202 asas 5.
Jadi kita perlu menukarkannya kepada asas 10. Nomborkan 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kembangkan, dapatkan nilai nombornya. Nilai nombor 2 darab 5 kuasa 4 tambah, kosong tak perlu tulis sebab jika didarabkan dapat kosong juga. Jadi 2 darab 5 kuasa 2 tambah 2 darab 5 kuasa kosong. Jadi kita menggunakan kalkulator akan dapat jawapannya ialah 1302 asas 10. Jadi bilangan pelawatnya ialah sebanyak 1302 orang. Jadi untuk sehari, purata sehari kita bahagikan 1302 dengan bilangan hari dalam sebulan untuk Januari ialah 31. Ia bersamaan dengan 42. Jadi purata sehari ialah 42 orang. Dan untuk menukarkan 42 asas 10 kepada asas 5, jadi kita perlu bahagikan dengan 5. 42 bahagikan dengan 5 akan dapat 8, bakinya ialah 2. 8 bahagi 5 akan dapat 1, bakinya ialah 3. 1 bahagikan dengan 5 akan dapat 0, bakinya ialah 1. Jadi selesai dari bawah ke atas, jawapannya ialah bersamaan 132 asas 5. Jadi itulah jawapan untuk purata sehari bilangan pelawat yang datang ke Zoo Negara dalam asas 5. Alhamdulillah selesai video bahagian yang keempat, iaitu yang terakhir bagi bab yang kedua asas nombor. Jumpa lagi dalam video bab berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.